Assalamualaikum, selamat pagi dan salam keluarga Malaysia. Okey, bertemu kita pada kali ini dalam episod seterusnya dalam rancangan Borak Kopi. Jadi pada hari ini sangat istimewa bagi saya lah sebab ada seorang jejaka. Okey. Tengok dia gelak. Okey. Siapa dia? Okey, kita nak temu bual dia lah. Okey, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Ya, okey. Di sebelah saya ialah ketua program bagi program Sijil Teknologi Elektrik, betul? Oh, betul. Encik Hafiz. Ya. Okey, Encik Hafiz, boleh kongsi tak sedikit info sikit lah tentang berasal dari mana, dari segi taraf pendidikan dan sebagainya. Latar belakang saya lah. Ya, background lah, background. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang sangat gorgeous hari ini. Berbaju putih, berlipstik merah. Kelas ke tak ni? Ini kelas ni. Kelas. Okey, nanti belanja kopi. Okey. Jadi hari ini nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Razak. Saya berasal daripada negeri Pahang ni lah. Di Mentakap, dilahirkan di Mentakap, Kampung Catin. Mesti suka makan kepatin ni, betul tak? Favorite tak? Ya, memang itulah makanan yang dekat tempat saya tu. Tak ada dah benda lainnya. Keistimewaan kalau datang Mentakap Temeloh ni tak ada benda lain. Ikan patin je lah yang dihidangkan. Baik kenduri ke, makan kat restoran ke. Sedap tu. Confirm. Tempoyak Confirm jumpa benda-benda ni. Jadi saya berasal daripada tempat yang saya sebutkan tadi. Saya memulakan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Mandam Takap. Kalau tahu dekat Balai Bomba atas bukit. Situlah. Dekat dengan rumah saya je, kat Kampung Catin juga. Balai Bomba atas bukit. Balai Bomba Takap. Ni. Lepas tu saya belajar di Sekolah Menengah Seri Bahagia Temeloh. Lepas tu setelah tamat SPM, saya belajar di Universiti Teknologi Petronas. Jadi di Teronoh Perak lah. Jadi nak cerita macam mana saya sampai ke UTP tu panjang sangatlah ceritanya. Jadi kita pendekkan SPM, saya terus belajar situ je. Tapi sebenarnya ada cerita lain di sebaliknya tu. Tapi tak apalah. Sedih ke kita? Boleh kata sedih jugalah. Sedih sangat ke? Payahlah sesedih lah. Tapi tak apalah, tak ada masalah lah tu. Benda dah lepas kan. Jadi kita teruskan saja. Okey, lepas tu di sana saya mengambil ataupun belajar dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Sarjana muda kejuruteraan elektrik elektronik dalam pengkhususan kawalan dan instrumentasi. Jadi itu saya punya majoring saya kat sana lah. Okey, kemudian selepas tu saya habis belajar, saya bekerja di Kuantan lah. Saya bekerja di Kuantan. Kira lama jugalah saya di Kuantan ni. Saya mula bekerja pada tahun 2003, di mana tempat pertama saya berkhidmat di PSDC, Pahang Skill Development Center. Satu kolej swasta kan? Dia kolej swasta yang ditaja ataupun berada di bawah Kerajaan Negeri Pahang lah. Dengan Negeri Pahang, maknanya dia sama-tara lah dengan Kolej Yayasan Pahang, dengan KIPSAS, lepas tu ada PSDC. PSDC ni specially untuk skill lah. Untuk orang belajar skill kat situ. So dalam bidang elektrik jugalah. Dalam bidang elektrik dan kawalan lah. Jadi saya pun mengajar dalam bidang yang sama. Saya berada di sana dalam tempoh 5 tahun jugalah. Cita-cita asalnya nak menjadi jurutera. Tapi bila kita dah masuk dalam bidang akademik ni, kita jadi jatuh cinta pula. Jadi terus menerus sampailah lepas tu saya masuk ke kolej komuniti lah. Jadi kolej komuniti pertama adalah di Kolej Komuniti Bayan Baru Pulau Pinang. Saya berkhidmat di sana daripada tahun 2008 sampai 2010. Kemudian penghujung 2010 saya di sinilah saya sehinggalah ke hari ini di Kolej Komuniti Kuantan. Selain daripada degree saya tu Puan Pengacara, banyak sangat pula saya bercakap Puan Pengacara tak sempat nak mencelah macam Cik Hafiz bercakap macam kereta api pula saya bercakap tu tak berhenti. Itulah kalau tengok pengalaman Cik Hafiz tu memang kata banyak cabaran. Kata sangat multitasking juga yang Cik Hafiz So di Kolej Kuantan ni sangat bertuah kerana memiliki
kata mutiara. Okey. Selain Kita daripada berkhidmat kepada anak bangsa yalah, selain kita, daripada kita tu ada jugalah saya untuk memajukan diri saya. Kita ambil betul. CJ SKM, saya ambil CIDB CJ CIDB, saya ada CJ PW2 PW2. untuk kira itu semua untuk kita meletakkan diri kita supaya kita lebih kompeten lah. Yes. Sebab kita nak mengajar Betul pelajar-pelajar dalam bidang elektrik ni. Jadi kalau kita sendiri tidak kompeten, jadi agak sukar lah. Sebabnya kita bukan sahaja berhadapan dengan pelajar-pelajar SPM. Kita juga berhadapan dengan pelajar-pelajar dewasa, ada yang kursus pendek, ada daripada government sector. Contoh sekarang kita ada buat persefahaman MOU dengan TUDM. Jadi kalau kita hanya mengharapkan satu CJ saja rasanya tak mencukupi lah. Jadi untuk memajukan diri kita terpaksalah kita kena buat lah benda-benda tu. Yes, betul tu Encik Hafiz ya. Okey, tempoh berkhidmat pula. Tadi mungkin Encik Hafiz ada juga selit pasal ada sikit tempoh perkhidmatan, tapi kita nak detail lagi sejak bila di Kolej Komuniti Kuantan dah. Okey, saya kalau ikutkan saya masuk ke dalam sistem college community ni bermula pada tahun 2008. 2008 first posting saya adalah di College Community Bayan Baru Pulau Pinang. Itu yang pertama lah. Dalam 2 tahun juga saya di sana. Kemudian saya tukar balik semula ke Kuantan. Saya tukar di Kuantan ke Kolej Komuniti Kuantan lah. Jadi Kolej Komuniti Kuantan ni saya bermula pada tahun 2010, penghujung 2010 lah. Sehingga ke hari ini 2022. Maksudnya saya di Kuantan ni saja dah 2010, 2022 dah 12 tahun lah. 12 tahun bukan satu tempoh yang sangat orang kata lama juga. Okey Cik Hafiz, cerita sikit tentang program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Kuantan berkenaan dengan CJ Teknologi Elektrik. Okey, berkenaan dengan program dalam CJ Teknologi Elektrik ni, jadi saya rasa kita mulakan dengan unit tu dululah sendiri. Unit teknologi elektrik ni dia terdiri daripada 8 orang pensyarah. 8 orang pensyarah. Semua lelaki? 8 orang pensyarah terdiri daripada 6 lelaki dan 2 perempuan lah. Perempuan pun ada juga ya? Ada juga pensyarah perempuan lah. Untuk yalah, kalau ada perempuan tu dia pelajar ni dia lembut sikit lah. Kalau lelaki semua nanti takut pelajar jadi keras-keras lelaki. Perempuan ni penyeri. Penyeri kepada unit tu. Nak juga kena ada orang perempuan ni sebenarnya. Kalau tak ada susah juga. Okey, jadi ada 8 orang pensyarah yang tenaga kerja lah, untuk yang mana mereka semua ni menjalankan tugas dengan sangat komited lah. Dengan bagus sekali. Jadi dalam unit kita ni jaranglah berlaku masalah-masalah berkaitan dengan staff, disiplin, semuanya okey. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk program pula, jadi untuk saya bacakan sikit kat sini lah untuk maklumat program ni. Pengajian CJ bidang elektrik elektronik bukan pengajian yang sejak amnya berkaitan dengan penerapan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam industri pemasangan dan perkhidmatan, installation dan servicing. Jadi kita lebih menumpukan kepada installation. Maknanya elektrik ni dia ada banyak cabang. Dia boleh pergi kepada kawalan, dia boleh pergi kepada instrumentasi, dia boleh pergi kepada elektronik. Tapi kita ni kita fokus ataupun kita dalam bidang wiring, installation, pemasangan, pendawaian elektrik. Elektrik kuasa lah. Lebih menjurus kepada elektrik kuasa. Saya ingatkan elektrik ni pasang kipas je, bukan ya? Bukan, ada banyak. Kita pasang kipas, kita pasang aircon, kita pasang water heater, kita pasang soket. Jadi ada banyak pemasangan lah, installation lah. Sebab tu kita panggil kursus kita ni installation. Jadi STE Kuantan ni dia ada berbeza sedikit lah dengan kursus-kursus elektrik yang ditawarkan di kolej komuniti lain dalam Malaysia ni. Yang mana nama kita CJ Teknologi Elektrik Pemasangan dan Perkhidmatan. Kita ada tambah lagi pemasangan dan perkhidmatan. Kalau kolej lain CJ Teknologi Elektrik saja. Kita lain.
Itu keistimewaan di KK Kuantan sahaja. Itu keistimewaan tu hanya ada di Kolej Komuniti Kuantan dan Kolej Komuniti Jelebu. Ada 2 je lah. Yalah, tapi di Pahang ni Di Pahang kita ini sajalah. kita sahaja yang ada speciality itulah. Keistimewaan tu. Jadi dia membawa perbezaan di mana pelajar-pelajar di khusus STE di Kuantan, KK Kuantan ini mereka akan menerima 2 CJ. 2 CJ sekaligus. 2 CJ sekaligus. Jadi mereka ini akan dianugerahkan 2 CJ. Yang mana 1 CJ dianugerahkan oleh Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti yang kita panggil CJ STE lah. CJ Teknologi Elektrik tu lah. Sendiri. Mana dapat tu ya, adik-adik di sana ada 2 CJ, habis belajar dapat 2 CJ. 2 CJ dapat. 1 je, kita dapat 2. Satu lagi adalah CJ yang dianugerahkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga. Puan pengacara tahu Suruhanjaya Tenaga tu apa? Saya rasa macam Atau perlu saya elaboratekan di sini? Bina Badan bukan? Bukan. Kalau Bina Badan tak adalah CJ Teknologi Elektrik. Dinama CJ Teknologi Bina Badan. Bukannya tahu apa-apa pun. Okey. Jadi saya ceritakan sedikit lah. Suruhanjaya Tenaga ni adalah satu suruhanjaya dalam Malaysia ni yang menguruskan ataupun mentadbir tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Maknanya kalau TMB pun dia duduk di bawah ST. Kalau tenaga. Ya, hanya ada satu saja pembekal elektrik di Semenanjung Malaysia ni iaitu TMB lah. Yes. Dia pun berada di bawah Suruhanjaya Tenaga. Di bawah kawalan Suruhanjaya Tenaga lah. Kita memang ada collaboration dengan TMB ke macam mana tu? Bukan. Kita tak ada collaboration dengan TMB. TMB tu hanya service provider untuk electrical lah. Dia kata provide. Dia provide electricity. Jadi kita berkolaborasi dengan Suruhanjaya Tenaga sendiri. Dengan badan yang mempunyai kuasa terhadap bekalan tenaga elektrik di dalam Malaysia ni lah. Jadinya Suruhanjaya Tenaga ni dia ada requirement dia lah untuk dia bagi pelajar. Jadi kita telah Kolej Komuniti Kuantan ni especially sekali unit STE ni kita dah memenuhi segala kriteria yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga untuk kita menjadi pusat bertauliah mereka untuk mentauliahkan pelajar dengan CJ yang kita namakan CJ Pendawai Elektrik. CJ Pendawai Elektrik. Ataupun singkatannya adalah CJ PW lah. Yes, memang kalau kebanyakannya memang majikan memang mencari pelajar-pelajar lepasan graduan ni yang memiliki CJ PW ya. Betul. Sebabnya yang paling diiktiraf sekali adalah CJ yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Yes. Kalau kita nak buat kerja dengan TMB ke ataupun kita nak buat kerja dengan kontraktor elektrik ke, sebaik-baiknya ataupun mereka akan tengok sijil ini dahululah. Maksudnya PW ni pun dia ada banyak tahap lah. Kita di Kolej Komuniti Kuantan unit STE kita menawarkan CJ PW tahap 2, PW2 lah dia panggil. Yang mana dia akan cover pendawaian domestik ataupun kita panggil pendawaian elektrik satu fasa. PW2 ni. Domestik ni bermaksud pendawaian untuk satu fasa untuk rumah-rumah domestik. Sumbangan program CJ Teknologi Elektrik kepada komuniti setempat. Okey, jadi untuk komuniti setempat ni secara khususnya kita akan melibatkan unit PSH lah, pembelajaran sepanjang hayat short course di mana kita lakukan kursus-kursus pendek, kursus-kursus jangka pendek, kursus-kursus customize dengan komuniti-komuniti setempat lah. Jadi sebelum tu dalam unit teknologi elektrik ni macam tadi saya telah terangkan kita terdiri daripada 8 orang kaki tangan lah. Jadi yang pertama terdiri daripada saya, ketua program Encik Muhammad Hafiz Razak. Kemudian kita ada timbalan ketua program Encik Muhammad Rosdan bin Muhammad Derus, yang mana kepakaran beliau ni dalam bidang elektronik lah. Jadi Encik Rosdan ni dia banyak buat kursus-kursus bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang kita telah buat kolaborasi lah. Contohnya dengan TUDM sebelum ni kita ada, sekarang ni pun masih berjalan lagi kursus-kursus tu lah. Kemudian kita ada Encik Asmawi. Encik Asmawi ni pun dia pakar ataupun
specialize dalam bidang elektrik dan elektronik juga. Kemudian kita ada Encik Muhammad Sofian, yang boleh kata specialize dalam bidang motor elektrik. Dia ada projek dia tersendiri, dia biasa buat pembaikan kipas angin. Itu memang dia projek dia sendirilah. Kemudian kita ada Encik Jamil bin Syarifuddin, macam Encik Jamil bin Syarifuddin, Encik Asri bin Abdullah. Dia Encik Jamil dan Encik Asri ni dia pakar wiring lah. Macam Encik Asri ni dia ada CJ yang lagi tinggi, dia ada CJ PW4. Yang lain dia, dan Encik Jamil ni dia PW4, maksudnya dia satu level lebih tinggi daripada apa yang kita tawarkan di sini lah. Kita tawarkan PW2, tapi mereka berdua ni dia ada CJ PW4. Maksudnya dia orang ni kira pakar dalam bidang pendawaian elektrik. Dia dah tahap 3 pasar. Jadi mereka ni biasanya saya akan assignkan melakukan kursus-kursus pendek bersama komuniti-komuniti setempat. Yang mana ada peserta-peserta kursus pendek yang ingin belajar pendawaian elektrik. Jadi kita akan tugaskan Cik Jamin dengan Cik Asri ni untuk memenuhi kehendak mereka tu lah. Jadi sekurang-kurangnya mereka boleh belajar. Okey, dan seterusnya kita ada pensyarah perempuan juga dalam unit STE ni, iaitu Puan Maimunah binti Ismail dan juga Puan Nur Azimah binti Ismail. Bintinya sama tapi bukan adik-beradik ni. Bukan kembar. Bukan kembar. Jadi mereka berdua ni biasanya mereka specialize dalam bidang sistem digi. Sistem digi. Contoh macam gate logik, komputer. Jadi mereka ni specialize dalam bidang-bidang tu lah. Jadi sekiranya ada kursus-kursus yang melibatkan komputer dan juga belajar digit, kita akan serahkan kepada mereka. Jadi untuk komuniti-komuniti yang ingin menambah ilmu pengetahuan untuk upskilling ke reskilling ke, mereka bolehlah dalam bidang elektrikal ni boleh menghubungi pihak kursus pendek pembelajaran sepanjang hayat Kolej Teknik Kuantan lah, untuk kita deal, untuk kita setting macam mana kita nak memenuhi apa kehendak mereka untuk bidang elektrik ni. Sebabnya kita ada kepakaran di situlah. Jadi pelbagai lah kita ada kat sini dalam bidang elektrik ni. Untuk komuniti pun, maksudnya Cik Hafiz cakap tadi, untuk komuniti yang nak berminat untuk mempelajari sijil teknologi elektrik, boleh juga mohon kursus pendek melalui unit pembangunan sepanjang hayat lah, di Kolej Teknik Kuantan. Okey, seterusnya soalan last ni. Last but not last, okey. Tentang peluang kerjaya. Ni memang penting lah. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia kurang kefahaman. Dia ambil suka hati je dia ambil, tapi dia tak tahu apa peluang kerjaya yang ditawarkan di sijil teknologi elektrik. Jadi setelah pelajar-pelajar ni tamat belajar di Kolej Teknik Kuantan ini, terutama sekali yang mengambil sijil teknologi elektrik ni, jadi kurikulum yang telah dihasilkan ataupun telah dibangunkan oleh pihak Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, mereka mensasarkan pelajar-pelajar ni, dia ada 2 cabang, 2 cabang di mana mereka boleh pergi setelah tamat peluang kerjaya. Tamat di Kolej Teknik Kuantan ni. Jadi yang pertama sekali, mereka boleh menyambung pelajaran ke politeknik yang menawarkan kursus-kursus elektrik dalam Malaysia di mana-mana sahaja. Mereka boleh mohon sambung belajar yang pertama. Jika mereka rasa dah tak nak lagi sambung belajar, mereka boleh bekerja lah. Mereka boleh bekerja di syarikat-syarikat elektrik ataupun di GLC, Government Link Company, contoh macam TMB. Mereka boleh mohon pekerjaan di situ, dan juga mereka boleh bekerja dengan kontraktor elektrik untuk membuat kerja-kerja elektrik lah. Jadi apa yang membezakan pelajar-pelajar ini dengan pelajar-pelajar yang hanya mempunyai sijil Kolej Komuniti saja, mereka mempunyai sijil PW2 ni.
yang dianugerahkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Yang mana sijil ini bukan saja mengiktiraf mereka sebagai seorang pendawai elektrik, tetapi mengiktiraf mereka sebagai pemeriksa pendawaian elektrik. Pemeriksa. Pemeriksa. Okey Cik Hafiz, apa pula peluang kerjaya kepada kita punya pelajar-pelajar lah yang menceburi bidang sijil teknologi elektrik ni, sebab kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni dia belajar je tapi dia tak tahu pun hala tuju dia. Mungkin Cik Hafiz boleh terangkan sedikit. Okey, jadi untuk peluang kerjaya bagi para pelajar ni, jadi kurikulum yang telah dibangunkan oleh pihak JPPKK untuk sijil teknologi elektrik ini, dia lebih menjuruskan pelajar ini mereka akan mempunyai pilihan pilihan sama ada yang pertama sekali mereka boleh menceburi bidang kerjaya, dan yang kedua mereka boleh meneruskan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi lah. Ya, so jadi sama ada bekerja atau menyambung pelajaran, sambung pengajian ke sijil ataupun tahap yang lebih tinggi. Okey. Jadi kita cerita dulu untuk menyambung pelajaran dulu. Jadi selepas tamat saja sijil teknologi elektrik ini, jadi mereka boleh menyambung pelajaran mereka yang ke politeknik yang menawarkan kursus yang sama lah, iaitu dalam bidang elektrik lah. Tak boleh lah kalau ambil sijil elektrik sambung bidang kulineri, tak boleh lah. Jadi mereka akan menyambung dalam bidang elektrik ke peringkat diploma politeknik. Jadi itu untuk sambung pelajaran lah. Dan mata pelajaran yang mereka ambil di college community, mereka boleh transfer kredit ke politeknik. Maksudnya mereka tak perlulah bermula daripada bawah. Masuk politeknik dengan membawa lompatlah ada subjek-subjek yang boleh ditransfer kredit, kita panggil tak semualah yang dia akan belajar kat sana dia boleh lompat terus. Jika resultnya cemerlang lah. Okey, jadi kemudian kita cerita pula berkenaan kerjaya. Dalam apabila tamat sahaja sijil teknologi elektrik ini, pelajar-pelajar ini juga akan dianugerahkan sijil PW2 oleh Suruhanjaya Tenaga lah. Selepas mereka melalui beberapa siri peperiksaan lah. Oh, dia ada exam juga lah. Dia ada exam. Maksudnya aside from peperiksaan dalam sijil teknologi elektrik yang dianjurkan oleh college community, mereka juga perlu menduduki satu lagi peperiksaan yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Lepas habis exam di college community, mereka akan buat exam Suruhanjaya Tenaga lah. Tapi peperiksaan itu dilakukan di College Community Kuantan jugalah. Bukan perlu kita pergi tempat lain pun, dekat situ saja. Okey, jadi mereka ini kalau dalam bidang kerjaya, yang pertama sekali mereka boleh bekerja dengan majikan. Majikan-majikan yang menawarkan kerja-kerja dalam bidang elektrikal, terutama sekali dalam bidang pendawaian lah, pendawaian elektrik. Jadi yang mereka ini, sekiranya mereka bekerja sebagai pendawai elektrik, mereka akan berbeza dengan pendawai elektrik yang hanya mempunyai sijil teknologi elektrik daripada kolej-kolej lain lah. Kerana mereka special, mereka ada professional certificate ni, iaitu sijil PW2 ni. Yang mana mereka ini kalau dalam ST digelar sebagai orang kompeten. Orang kompeten ini bermaksud mereka ini boleh melakukan kerja-kerja pendawaian elektrik. Apa pula saranan ataupun nasihat Encik Hafiz kepada pelajar-pelajar, bakal pelajar di luar sana yang untuk join together dalam bidang elektrik di College Community Kuantan? Untuk bakal-bakal pelajar yang akan menyertai College Community Kuantan ni, yang terutama sekali pelajar-pelajar di sekitar Kuantan, dalam komuniti Kuantan, Negeri Pahang, sekitar Pantai Timur, saya mengharapkan supaya mereka enroll ataupun dapat join masuk di College Community Kuantan ini dan belajar dalam, terutama sekali dalam bidang elektrikal di sini, kerana kami menawarkan satu sijil yang istimewa, yang special, yang mana sijil teknologi elektrik College Community Kuantan ini kita kepilkan sekali, lampirkan sekali dengan sijil kompeten, sijil profesional
untuk memudahkan para pelajar mendapat pekerjaan dan juga CJ mereka ini akan bertambah nilainya di mata penggiat-penggiat industri dalam bidang elektrik, supaya apabila mereka tamat dan masuk dalam industri, mereka akan lebih dihargai. Apa yang mereka dapat itu lebih tinggi nilainya berbanding dengan CJ-CJ di tempat lain. Hanya di Kolej Komuniti Kuantan. Betul tu Puan Cara. Ya, betul. Dan pelajar perempuan pun boleh join masuk kan? Pelajar pun boleh juga. Ya, betul. Kan? Ya, betul. Pelajar elektrik kan? Ya. Kita di sini memang kita sangat kekurangan pelajar-pelajar perempuan. Jadi di sini saya juga menggalakkan supaya pelajar perempuan menyertai kami di unit STE Kolej Komuniti Kuantan. Selamat datang kalau nak join tu. Pelajar perempuan boleh join jugalah. Tak ada masalah. Okey, Cik Hafiz, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Tadi Cik Hafiz ada puji saya kan? Jadi saya pun belanja lah kopi. Ini yang sedap ni. Bukan saya belanja, ditaja oleh Cafe Dandelion yang terletak di bersebelahan bangunan saja di Kolej Komuniti Kuantan. Dan Cafe Dandelion sangat istimewa kerana ada kopi kampung buatan sendiri, buatan homemade kampung Jadi inilah atas kerjasama Cik Hafiz hari ini. Jadi silakan. Okey, terima kasih Puan Mutiara. Terima kasih juga kepada sponsor kita Cafe Dandelion. Jadi bolehlah kita berkunjung di sini Di sini kita bertemu di episod yang akan datang. Dan jangan lupa like, share and komen di Facebook, IG dan YouTube Kolej Komuniti Kuantan. Jumpa lagi. Cuba minum. Okey.